نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, inayah serta hidayah kita dapat bersama pada malam ini. Dan sekarang ini kita berada dalam bulan haji. Jadi kita doakan sama-sama jemaah saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Makkah sekarang ini, yang sedang melaksanakan ibadah haji, supaya Allah dapat memberi mereka kekuatan dan juga dapat menyempurnakan yang baik rukun dan syarat-syarat haji semuanya, dan kembali dengan haji mabrur, insya-Allah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah pun saya beritahu kepada tuan-tuan pada kuliah yang lepas, kuliah kita pada kali ini kita masuk pada tajuk baru, maksudnya pada kitab baru. Di kitab Razayani Ijtima' Islam kita berhenti setakat itu saja. Maksudnya kita tak masuk yang seterusnya, kerana dia sesuai untuk betul-betul kepada Abda'ul Haraki, iaitu Abda'ul Harakah, yang betul-betul anggota yang melibatkan diri secara langsung dalam gerakan Islam. Jadi kita bertukar sekarang ni kepada perkongsian ilmu kita dalam tafsir Al-Quran Karim. Tafsir yang saya guna buku tafsir Juz'u Amma. Tafsir Juz'u Amma buku ni tiap surah telah pun dapat buku ni rasanya, tapi Allah Alam adalah lain pula. Ini tu kitab ni, ini baru ni, diolah dalam bahasa baru kot, bahasa baru. Tapi ni saya guna kitab ni, saya saja jangan guna kitab lama ni, biar kita ada roh belajar kitab lama lah. Kitab orang panggil kitab keras, kitab lama, kitab kuning. Jadi kitab ni ditulis oleh Al-Alamah Al-Adib Jama'in Abdul Murad, Sumatera Barat. Ini ulama daripada Indonesia, daripada Indonesia. Jadi kitab ni kitab yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi dia pun bukannya apa ni, bukan kata penulis asal. Juz'u Amma ni dia cedok daripada beberapa kitab tafsir, kemudian dia susun dalam bahasa Melayu dan dikumpulkan semua tafsiran itu hanya kepada Juz'u Amma. Juz'u Amma ni adalah juzuk 30, juzuk yang ke-30, bermula daripada surah An-Naba, iaitu ataupun surah Amma Yatasa'alun. Surah An-Naba kan orang tengah cari-cari pula apa surah An-Naba ayat surah An-Naba sehinggalah surah An-Nas yang terakhir sekali. Jadi terkandung dalam juz' Amma ini sebanyak 36 surah. 36 surah yang bakal kita akan kongsikan tafsirnya kalau kita dipanjangkan umur lah sampai habis, insya-Allah. Jadi kita akan mulakan dengan surah An-Naba. Sebelum saya dapat kongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan surah An-Naba seterusnya ini, ada baiknya kalau kita mengenali terlebih dahulu sedikit berkaitan dengan tafsir Al-Quran Karim.
Apa dia ilmu tafsir? Ilmu tafsir ialah ilmu untuk menghuraikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemahiran dan ilmu untuk mentafsir dan mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini ialah Abdullah bin Abbas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kefaqihan kepada Abdullah bin Abbas dan ilmu untuk mentakwil Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi sebab itu Abdullah bin Abbas ni antara sahabat yang sangat pakar dan sangat berilmu dalam mentakwil dan mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Ilmu tafsir Al-Quran ini, kalau kita melihat kepada kitab Ulumul Quran, dia terbahagi kepada dua. Tafsir bil ma'thur. Yang pertama tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'yi. Apa maksud tafsir bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur itu ialah kitab ayat-ayat suci Al-Quran ditafsirkan juga menggunakan ayat Al-Quran, dihuraikan menggunakan ayat Al-Quran. Maksudnya ayat itu disokong dengan ayat Al-Quran yang lain, atau dihuraikan dengan ayat Al-Quran tersebut. Dan juga ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan hadis sebagai pentafsir kepada ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Jadi dia tak lari, dia tidak mengikut kepada pandangan seseorang. Okay. Yang kedua tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini tafsir dengan pendapat, dengan pandangan, dengan pendapat dan pandangan. Kalau maksud ayat-ayat Al-Quran itu bukan sahaja dihuraikan dengan ayat Al-Quran, bahkan dihuraikan menurut pandangan pentafsir itu sendiri. Itu tafsir bil ra'yi. Adapun tafsir bil ra'yi ini, dia tidaklah sampai bertentangan dengan maksud daripada Al-Quran. Tidaklah sampai bertentangan. Walaupun dia menggunakan pandangan akal, tetapi dia tidak sampai bertentangan. Antara tafsir bil ma'thur yang sangat masyhur, yang menjadi rujukan kepada kita, antara tafsir Baydawi, tafsir Imam Baydawi, tafsir Imam Ibnu Katsir, Al-Quran Al-Azim, tafsir Quran Al-Azim Imam Ibnu Katsir, tafsir tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Qurtubi ini tafsir yang berkaitan dengan hukum-hukum daripada Al-Quran, ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum daripada Al-Quran ditafsirkan, kemudian dibawa pendapat-pendapat ulama dalam istimbatkan setiap ayat-ayat hukum tersebut. Itu tafsir Al-Qurtubi. Itu antara tafsir yang menjadi rujukan kepada kita hari ini, ya. Tafsir bil ra'yi ini contohnya tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Itu tafsir Ar-Ra'yi, bil ra'yi. Boleh kita lihat contoh tafsir dia adalah tafsir Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi. Kemudian tafsir Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf karangan Imam Az-Zamakhsyari. Itu antara tafsir yang dipanggil sebagai tafsir ber-ra'yi. Kalau tafsir Al-Kashaf ni, dia banyak menjurus kepada pandangan dari sudut bahasa, rahsia-rahsia bahasa dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu juga dengan Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani pun ada pendapat menghuraikan berkaitan dengan huruf-huruf ahraful muqatta'ah ataupun ahraful hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, yang memulakan setiap surah. Kadang-kadang ada surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya seperti Alif Lam Mim. Dia ada dia pendapat di sendiri.
Alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Tetapi dia tidak sampailah bercanggah dengan akidah, atau tak sampailah dia itu bertentangan dengan syarak dalam menghuraikan pendapat dia sendiri. Itu dua bahagian tafsir. Sekarang ni kita pun ada ulama-ulama yang tulis tafsir zaman kita sekarang ni, seperti tafsir Munir karangan Imam Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Sya'rawi, tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi, ada juga. Itu dipanggil tafsir kontemporari. Tafsir Fi Zilalil Quran, Said Kutub. Itu pun tafsir campuran antara Birra'i dengan tafsir Al-Ma'sur Bil-Ma'thur. Begitu juga dengan tafsir Asy-Sya'rawi, Al-Mutawalli Sya'rawi. Orang Melayu pun ada tulis tafsir kat. Ni macam ni. Ini tafsir juga. Tapi mungkin bukan seluruhnya itu pendapat dia sendiri. Tafsir Hamka. Tafsir Hamka, Dr. Hamka. Kemudian tafsir Imam Sun Haji. Sun Haji saya pernah jumpa. Tafsir Ustaz Imam Sun Haji. Tafsir Quran Karim. Dia banyak ambil cedok daripada tafsir Ibn Kathir, dihuraikan semula. Jadi banyak kitab-kitab tafsir. Yang pentingnya di rumah kita paling kurang ada satu kitab tafsir. Jangan sampai tak ada langsung. Untuk apa? Kita memahami huraian dalam Quran. Kita tak boleh faham kadang-kadang ayat suci Al-Quran ini bila kita baca terjemahnya saja. Kita kena baca huraian, tafsir itu. Dia menghuraikan, ulama tadi dia menghuraikan apakah maksud daripada ayat tersebut, baru kita boleh faham. Kalau kita baca dia kemudian baca terjemah saja, mungkin kita tak faham. Sebab bahasa Al-Quran ini kalam Allah. Ia adalah kalam Allah, bukan kalam bashar, bukan kalam manusia. Jadi kalam Allah yang turun kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab dan mengandungi mukjizat. Ia adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, membacanya adalah satu ibadah dan diturunkan secara bermutawatir, secara berperingkat-peringkat. Ini kita kena ambil peduli berkaitan dengan tafsir Quran. Dan ulama yang nak tafsir Quran ni bukan sembarangan orang. Bukan kita ni semua boleh tafsir Al-Quran. Kalau kita dah boleh baca Al-Quran, dah fasih baca Al-Quran, kita pun kata saya boleh tafsir Al-Quran. Al-Quran yang hendak ditafsir ini sekurang-kurangnya seseorang itu menguasai 15 jabatan. Dia mesti pakar dalam bahasa, terutama sekali menghafaz Al-Quran lah. Dihafaz Al-Quran. Seorang yang menghafaz Al-Quran, seorang yang menghafaz hadis Rasulullah SAW. Kemudian pakar dalam ilmu Al-Quran. Pakar dalam Al-Quran terus menguasai ilmu ulumul Al-Quran. Ulumul Quran itu termasuklah ilmu asbabun nuzul, ijazul Quran. Kemudian menguasai nasah mansukh dalam Al-Quran. Itu ilmu tentang ulumul Quran. Apa saja ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dipanggil ulumul Quran. Ilmu yang berkaitan dengan zat Al-Quran itu sendiri, dia kena kuasai. Kemudian dia mesti menghafaz hadis dan menguasai ilmu hadis yang berkaitan dengan hadis, ilmu mustalah hadis. Untuk dia itu mengenal pasti mana hadis yang sahih, mana hadis yang maudhu', mana hadis yang dhaif. Dia kena kenal pasti. Dia kena tahu hadis-hadis itu, bukan sekadar dia menghafaz hadis tersebut. Yang ketiga, dia mesti menguasai ilmu bahasa Arab. Boleh cakap bahasa Arab dengan baik. Menguasai ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Sebab dia kena melihat rahsia-rahsia bahasa dalam Al-Quran. Dia kena menguasai ilmu balaghah. Dia kena menguasai ilmu arud wa qafiyah. Banyak yang dia kena kuasai dalam bahasa. Bukan sekadar dia tahu cakap Arab saja. Kemudian dia kena menguasai ilmu usul fiqh. Ilmu fiqh dan usul fiqh. Fiqh ni ilmu fiqh, tentang hukum hakam. Kemudian dia kena menguasai pula ilmu untuk bagaimana nak mengeluarkan
hukum. Kerana Al-Quran itu sebahagian besarnya juga adalah ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Jadi dia kena tahu bab hukum. Jadi banyak tak kena kuasai? Banyak. Jadi bukan calon-calon orang yang boleh mentafsir Al-Quran Karim. Jadi orang yang boleh tafsir Quran ni memang orang yang sangat hebat. Macam Hamka, dia tafsir Quran dalam penjara. Tafsir Quran dalam penjara, maknanya dia sangat menguasai dan menghafaz Al-Quran itu sendiri. Dalam penjara pun boleh tulis tafsir Quran. Kita kalau duduk dalam penjara, baca novel tu, dia boleh tulis tafsir Quran. Begitu juga dengan Said Kutub, duduk dalam penjara belas tahun, boleh menghasilkan satu tafsir Al-Quran yang sangat bermutu tinggi, yang menjadi rujukan kepada umat Islam hari ini. Fi zilal Al-Quran. Allahu Akbar. Inilah anugerah yang telah diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan yang tertentu bagi membantu kita hari ini untuk memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran itu tanggungjawab kita ialah untuk faham. Allah Ta'ala perintahkan kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran am qulubun aqfaluha. Adakah kau tidak menghayati, mentadabbur Al-Quran, ataupun hatimu terkunci? Am qulubun, atau hati-hatinya terkunci. Dia ada dua je keadaan. Sama ada kita tadabbur Al-Quran, kemudian Allah bagi kita taufik dan hidayah, atau kita tak tadabbur Al-Quran, maka Allah beri kita satu lagi keadaan, hati terkunci mati untuk memahami Al-Quran seterusnya, untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau menjadikan Islam sebagai cara hidup kita. Faham tuan-tuan? Itu pengenalan ringkaslah berkaitan dengan tafsir Al-Quran, supaya kita sebelum masuk kita ada ilmu sedikit. Ilmu tafsir ni termasuk dalam juzuk bahagian daripada ulumul Quran. Ulumul Quran, ya? Baik, kita masuk kepada surah An-Naba. Surah An-Naba ialah surah yang ke-78 daripada Al-Quran Karim. Surah 78, yang ke-78. Dalam Al-Quran kita ada 114 surah. Surah ni yang ke-78 dan terdiri daripada surah-surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah. Surah Makkiyah ni maknanya dia turun sebelum daripada peristiwa hijrah. Itu adalah takrif yang paling tepat kepada surah Makkiyah. Dia turun sebelum peristiwa hijrah, walaupun dia turun bukan di Makkah. Law hazal ayat nuzila ma qabla al-hijrah, nuzilat ma qabla al-hijrah min ghairi Makkah, walau min ghairi Makkah, walaupun bukan turun daripada Makkah. Dia mengandungi 40 ayat, mengandungi 40 ayat keseluruhannya, dan diturunkan selepas surah Al-Ma'arij. Diturunkan selepas surah Al-Ma'arij. Jadi surah ini tuan-tuan diturunkan selepas surah Al-Ma'arij. Bukan maknanya dalam Quran itu selepas surah Al-Ma'arij surah An-Naba. Susunan yang dibuat oleh Sayyidina Uthman ibn Affan ini susunan yang telah pun diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah beritahu dah. Inilah susun surah Al-Quran ni, daripada awal surah apa nak letak dan diakhiri dengan surah apa. Walaupun di awal dalam Al-Quran itu surah Al-Fatihah, bukan bermakna surah Al-Fatihah itu turun mula sekali. Dia hanya tertib dalam susunan. Surah mana yang hendak diletakkan yang paling depan dan surah mana yang diletakkan paling belakang sekali. Jadi kebiasaannya susunan surah itu diletakkan ayat yang paling panjang sekali. Surah yang paling panjang sekali di hadapan, iaitu surah Al-Baqarah. Kemudian diikuti dengan surah Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-A'raf. Terusnya lah, sampailah surah yang pendek-pendek kat belakang-belakang. Jadi surah yang pendek-pendek ni adalah surah yang kebiasaan turun sebelum peristiwa hijrah. Yang banyak 30 juzuk yang ke-30 belakang ni
Surah ini banyak menyentuh tentang akidah dan hari kiamat. Jadi surah ini lebih kepada akidah yang diturunkan peringkat awal Islam di Makkah, iaitu sebelum peristiwa hijrah. Sebab tu ayat-ayatnya dipanggil surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Baik, kita baca surah ini terlebih dahulu 5 ayat. Kita ambil 5 ayat dulu, kemudian baru kita tafsirkan. Kita tak ambil semua sekali. Setiap kali kuliah kita ambil 5 ataupun kita ikut daripada apa yang telah ditetapkan oleh pentafsir dalam kitab ini. Kita baca 5 ayat dulu, kemudian kita tafsir. Tuan-tuan boleh dengar sajalah bacaan itu, atau tuan-tuan nak ikut terpulang dalam hati, kalau ikut sekali pun bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Di masa mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan bahawa dia adalah Rasulullah, bermacam-macamlah duduknya fikiran manusia, terutama penduduk Makkah dan sekelilingnya. Ada di antara mereka yang segera membenarkan dan mengakui, umpamanya Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Ada di antara mereka yang menanti sementara waktu akan bukti-bukti yang perlu olehnya masing-masing yang menunjukkan benarnya pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi an-naba ini tuan-tuan, maksudnya berita besar, khabar yang besar. An-naba berita besar berkaitan dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang hari kiamat dan hari kebangkitan, maksudnya selepas hidup dekat dunia ni kita nanti akan dibangkitkan. Ada yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang ragu-ragu, ada yang minta bukti daripada Rasulullah. Apa bukti yang boleh engkau kemukakan kepada kami bahawasanya kita manusia ini akan dibangkitkan daripada kubur selepas kita reput dalam tanah? Kalau ikut akal logik, tak boleh, mustahil barang yang sudah reput itu boleh dihidupkan kembali. Itu dia ikut akal logiknya. Jadi dia minta Rasulullah tunjuk bukti. Ada yang jumpa Rasulullah SAW tumbuk daging kambing tu sehingga rumah. Dia tumbuk sehingga rumah, bukan patah-patah lagi lah. Dia tumbuk sampai rumah. Tumbuk sampai rumah, jumpa Rasulullah. Ni kata dia campakkan Rasulullah, ni daging kambing yang kami telah tumbuk dengan umat. Hidupkan dia balik. Seperti mana engkau mendakwa manusia akan dibangkitkan semula daripada kubur selepas mereka itu mati. Adakah Rasulullah SAW hidupkan kambing? Tak. Rasul kata engkau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Rasulullah tahu dah, kalau Rasulullah minta izin pada Allah Ta'ala untuk bangkitkan semula kambing itu, adakah mereka akan beriman?
Adakah mereka akan beriman? Rasulullah boleh belah-belah juga, tak beriman juga. Lagi-lagi Abu Lahab, semua yang Rasulullah SAW buat, dia dustakan. Contoh nanti kita akan masuk, saya tak nak cerita Abu Lahab sebab kita akan jumpa satu surah nanti di belakang sekali cerita tentang Abu Lahab. Tapi lambat lagi, cerita dulu pun tak apa, memang kan hukumnya. Abu Lahab ni sungguh jahat. Apa saja Rasulullah buat, dia akan dustakan. Rasulullah kumpul orang nak bagi tahu tentang Islam, ya, dia kata Rasulullah SAW dusta, pembohong, dia jerit-jerit, kazzaba Rasulullah, kazzaba Muhammad, kazzaba Muhammad dusta. Bukan setakat kazzab saja, bukan dia kata Muhammad kazzab, dusta, malah dia kata tabba Muhammad, celaka wahai Muhammad. Celaka, dia sumpah Muhammad. Sebab itu Allah Ta'ala sumpah balik, keji balik Abu Lahab, tabbas yada laka lahabin mutab. Rasulullah sumpah balik celaka wahai Abu Lahab. Dalam Al-Quran kan khusus untuk Abu Lahab saja. Ya? Dia ambil, dia upah orang, suruh letak pukul buta tempat sujud Rasulullah SAW. Letak pukul buta. Dia gali-gali lubang, letak duri-duri dalam tu, duri-duri taman tu letak dalam tu, pokok-pokok batang-batang duri tu letak dalam lubang tu. Kemudian dia tutup dengan pelepah kamar. Di mana tempat jalan Rasulullah SAW, dia buat semua itu. Mana jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah, sampai Rasulullah ada tempat yang mana Rasulullah terjatuh ke dalam lubang, dan sehingga menyebabkan Rasulullah luka-luka. Ini kumpulan yang menentang Rasulullah SAW. Kalau kumpulan yang ragu-ragu tadi, dia tak buat begitu. Dia hanya ragu-ragu saja, dia tunggu bukti. Tapi yang menentang Rasulullah SAW, inilah kumpulan yang digambarkan seperti kumpulan Abu Lahab yang diceritakan kepada kita. Bukan setakat Abu Lahab saja yang jahat, malah isteri dia pun jahat. Ummu Jamil, perempuan yang paling cantik dah. Tak ada perempuan yang dalam masyarakat Arab jahiliah ketika itu dipanggil Ummu Jamil, ibu segala kecantikan. Artis lagi orang student. Isteri Abu Lahab ni artis, model. Ummu Jamil, jahat. Orang perempuan yang cantik tapi jahat, yang sentiasa cari jalan bagaimana nak menyakiti Rasulullah SAW. Satu hari dia cari Rasulullah di depan Kaabah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sembahyang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Dia bawa batu besar, batu-batu besar bawa. Dia bawa batu, dia nampak Abu Bakar As-Siddiq. Dia cakap dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana Muhammad? Dia tak nampak Nabi Muhammad SAW kat sebelah Abu Bakar. Allah lindungkan, tutup penglihatan dia daripada Nabi Muhammad SAW. Mana Muhammad dia Abu Bakar? Kata Nabi Muhammad tak tahu. Walaupun Nabi Muhammad ada sebelah, dia diam. Kata Ummu Jamil, kalau aku jumpa Nabi Muhammad, atau kau jumpa Nabi Muhammad, kau bagi tahu kat dia, kalau aku jumpa dia, aku nak ketuk kepala dia dengan batu sehingga keluar dari. Rasulullah diam. Abu Bakar heran, sebab depan dia dah Nabi Muhammad tak pergi tanya dari mana Muhammad. Tapi Abu Bakar dia tak cakap Nabi Muhammad, dia bodoh tak nampak. Dia tak cakap itu, dia diam. Sehinggalah Ummu Jamil beredar daripada situ. Dan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar tanya pada Nabi Muhammad SAW, kenapa Ummu Jamil tak nampak baginda Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu melindungi Rasulullah SAW itu daripada kejahatan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang memelihara kamu, wahai Nabi Muhammad, daripada kejahatan manusia. Tetapi yang terbanyak adalah mereka yang tiada membenarkan, dan mereka yang tiada hendak membenarkan. Kita tengok dia punya terjemahan ayat ni dulu. Amma yatasaalun, daripada kejadian apakah? Amma tu tuan-tuan, bahasa Arab dia daripada kalimah an dan juga ma.
Amma, campur sekali dua-dua gabung jadi amma yatasaalun, tentang apakah? Tentang apakah? Atau daripada kejadian apakah mereka bertanya. Yatasaalun itu maksudnya tanya bertanya. Anin naba'il azim, daripada khabar. An-naba itu khabar, azim itu maksudnya besar. Kalau dalam bahasa Arab, an-naba itu sifat, al-mausuf, an-naba itu mausuf. Sifat bagi mausuf itu ialah azim. Sifat bagi berita itu ialah azim, besar. Macam kita kata Fatimatun jamilatun, Fatimah itu cantik. Sifat bagi Fatimah itu cantik. Jadi an-naba berita, al-azim besar. Azim itu sifat bagi berita tersebut. Apakah perkara yang mereka sentiasa bertanya? Ialah tentang berita yang sangat besar. An-naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Khabar yang mana mereka itu tentang, khabar mana yang mereka tentang benar atau tidak khabar itu dalam perselisihan. Ini pening sikit. Khabar manakah yang padanya mereka perselisihkan? Khabar mana? Khabar yang manakah mereka sentiasa perselisihkan, yang mereka sentiasa persoalkan, yang mereka sentiasa ragu-ragu? Kalla saya'lamun, tidak, kelak nanti mereka mengetahui. Nanti kita akan huraikan, ya. Lagi satu dawabit, dipanggil dawabit makiyah, dipanggil tanda-tanda surah makiyah itu bila ada perkataan kalla. Ada perkataan kalla, antara tanda bahawa surah itu atau ayat itu ialah surah makiyah. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ada dia perkataan kalla, itu membuktikan surah makiyah. Kalla, tidak, kelak nanti mereka mengetahui. Kemudian Allah ulang lagi sekali, thumma kalla saya'lamun, kemudian tidak, kelak nanti mereka mengetahui. Kalau tuan-tuan baca terjemahan ni boleh faham? Boleh faham? Apa berita ni? Apa yang Allah nak cerita, berita apa? Kan? Apa yang mereka kelak akan mengetahui ni? Kita tak nak faham, sebab kita perlu kepada huraian. Ni kita nak hurai. Ni baru kita nak menghuraikan. Baik. Mereka tiada suka memerhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan benarnya Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya apa yang dikatakannya. Ada di antara mereka disebabkan sombong dan takaburnya, dan ada pula yang hanya semata-mata menurut-nurut sahaja kepada orang terbanyak atau orang-orang yang dipercayainya. Jadi tentang apa yang mereka bertanya-tanya itu, maksudnya mereka itu, di antara mereka itu yang tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kerana apa? Kerana mereka sombong, takabur, sombong, kibria. Sebab yang bawa risalah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala ini adalah seorang anak yatim, seorang yang miskin, akan merakam, yang tidak ada apa-apa, yang sudah harta benda. Yang diseru itu pula golongan mereka yang kaya raya, yang memiliki pangkat dan kedudukan. Jadi mereka rasa mereka besar diri, takabur, sombong. Oleh sebab itu dia tak nak benarkan apa yang Nabi bawa. Apa yang kau bawa ni Muhammad? Apa yang kau bawa ni? Agama apa yang kau nak bawa ni? Kami dah hidup senang renang daripada nenek moyang kami dah. Kami tak pernah tak makan, kami tak pernah tak pakai baju mewah-mewah mahal-mahal. Tiba-tiba kau bawa satu agama ni agama ni boleh jamin ke kami boleh senang macam ni juga? Begitu. Takabur mereka itu tuan-tuan. Sifat takabur inilah
yang menyebabkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan terima kebenaran dan besar diri, menyebabkan mereka itu golong daripada golongan orang-orang yang kafir. Kafir. Dan ada di antara mereka yang tak sombong, tapi nak duduk dalam suara majoriti. Duduk dalam suara majoriti, walaupun dia tahu majoriti itu tak betul. Takutlah tak sokong Muhammad. Sebab yang sokong Muhammad ketika itu, yang sokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertamanya daripada kalangan mustadafin, fuqara, masakin, golongan yang lemah, kalangan hamba-hamba, daripada kalangan orang-orang fakir miskin. Jadi kelompok kumpulan yang menerima seruan Nabi Muhammad SAW, yang menyokong dakwah Rasulullah, yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, itu kumpulan lemah, minoriti. Sedangkan kumpulan yang majoriti itu, kumpulan yang kuat itu, ialah mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk play safe, untuk selamatkan diri, jadi mereka letak diri mereka dalam kelompok majoriti, walaupun dia tahu itu salah, sesat dan sebagainya. Ini berlaku zaman sekarang macam tu, tak nak ikut tu, sebab majoritinya ikut ni, kita ikut yang ni, walaupun dia salah. Iaitu umat Nabi Muhammad SAW ini akan berpecah sehingga 73 kumpulan, 72 lagi sesat, kafir. Satu saja yang akan masuk syurga daripada pecahan 73. Bayangkan tuan, punya banyaknya pecahan-pecahan tersebut. Kesan daripada pemahaman ikut masing-masing, bukan ikut Al-Quran, bukan ikut sunnah Rasulullah SAW, tapi ikut masing-masing. Mereka macam ketika ini terjadi di antara mereka bertanya-tanya atau soal jawab tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran apa yang dikatakannya. Tetapi bukan sengaja mereka hendak menyelidiki dan mencari keterangan. Sengaja mereka hanya jadi olok-olok dan permainan duduk atau akan jadi buah mulut sahaja. Mereka dengan macam sekarang juga, bila disuruh buat sesuatu, banyak soreh, banyak tanya. Zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika Bani Israel disuruh cari lembu, Allah perintahkan kepada Musa bagi tahu kepada Bani Israel, cari lembu. Cari lembu. Kalau dia cari je lembu tu senang. Lembu pendek ke, besar ke, tinggi ke, warna hitam ke, warna putih ke, Allah akan tentukan sifat dia. Dia kita tanya pula, belum cari lagi dia tanya, nak lembu warna apa? Warna apa lembu nak cari? Dah Allah tetapkan warna kuning, besar ke kecil, semua dia tanya. Jantan ke betina. Yang paling teruk daripada sifat dan sikap Bani Israel ini, tanya dia tu bukan tanya nak dicari, tanya nak bagi alasan. Akhirnya dia tak cari dan tak ikut perintah Allah Ta'ala, tapi tanya banyak, buatnya tidak. Inilah macam zaman kita hari ini pun berlaku macam itu. Zaman Nabi Muhammad SAW itu, tanya dia tu untuk menghina Rasulullah SAW, untuk memperolok-olokkan Nabi, bukan tanya betul. Jadi tujuan bertanya itu ada banyak. Tujuan tanya betul-betul tak tahu ke, nak tahu, ataupun tujuan tanya untuk membenarkan apa yang ditanya itu, atau tujuannya untuk memperolok-olokkan orang yang ditanya itu. Ada macam-macam tujuan pertanyaan. Ada orang tanya dia dah tahu dah, cuma nak kepastian yang ditanya itu boleh jawab atau tidak. Tapi kalau soalan dah bocor, macam sekarang soalan dah bocor, tanya pun tak guna, senyum je jawab. Soalan dah bocor. Cuma soalan dah bocor dalam kubur belum tentu boleh jawab. Allah dah bocorkan siang, kan? Bukan macam soalan kita hari ni bocor je habis, kena batal semua sekali. Soalan Allah bagi dah bocor dah.
Kat dunia ni dah bocor, semua orang tahu dah apa jawapannya. Tapi belum tentu boleh jawab, ya. Mereka bertanya, benarkah Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah tentang katanya bahawa ia dirasulkan atau diutuskan Allah kepada manusia, dan tentang ia menyeru manusia supaya manusia mensatukan Allah, yakni mengesakan Allah, dan supaya meyakinkan dan mempercayai hari kiamat, iaitu ketika manusia rata-rata menerima balasan kerja mereka, buruk baiknya, selama hidup di dunia ini. Bila mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Nabi Muhammad SAW, kata, saya ni Rasul, utusan Allah. Betulkah kau Rasul? Kalau betul kau Rasul, turunkan malaikat bersama dengan kau. Disuruh turun malaikat, supaya malaikat itu bagi tahu ni Rasulullah. Paling teruk daripada itu, kalau betul kau Rasul, turunkan Allah, Tuhan sekali, turunkan sekali. Suruh Allah turun bagi tahu ni kau ni adalah Rasul. Ini permintaan yang melampau, atau permintaan bodoh daripada orang kafir. Kalau Allah turunkan malaikat, ataupun di kalangan Rasul itu pun malaikat, belum tentu lagi mereka beriman, ya. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-21, Allah dalam ayat yang ke-24, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adhab syadid. Allah kata, dicampakkan, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Lemparkan. Sebab Allah ada malaikat yang akan jaga neraka, dan ada malaikat yang tulis rakib dan atid. Lemparkan mereka ini, orang kafir yang sifatnya sangat ingkar, anid dan keras kepala, tak nak dengar kebenaran. Manna'il lil khair, bukan sekadar dia keras kepala, tak nak dengar kebenaran. Manna'il lil khair, yang sangat menghalang kebajikan atau kebaikan. Dia dah ingkar, keras kepala, kemudian dia halang pula orang lain buat baik. Dia halang orang lain supaya jangan ikut kebaikan, makruf dan sebagainya. Dia cari jalan, macam mana nak halang orang supaya ikut kebaikan, ikut Islam ni, macam mana? Dia cari jalan. Muqtadin, melanggar batas, melampau. Zalimnya melampau. Sudahlah dia menghalang orang daripada kebenaran, bahkan dia melampau batas, mencari jalan dengan menzalimi orang-orang yang bawa kebenaran. Murid, bukan murid, ya, murid, iaitu mereka memberi keraguan, ragu-ragu, melampaui batas lagi, ragu-ragu. Bukan sekadar dia sahaja yang syak, malah dia jatuhkan keraguan itu kepada orang lain, supaya turut sama ragu-ragu. Ini ciri-ciri orang kafir yang akan masuk dalam neraka nanti. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, dalam pada masa yang sama mereka menjadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alqiyahu fil adhab syadid, maka campakkannya masuk ke dalam azab yang sangat pedih, iaitu neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ingat tuan, ini adalah ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kafir. Keras kepala, enggan mengakui kebenaran, melampaui batas, menghalang kebenaran, kemudian meletakkan keraguan kepada orang lain, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri kafir yang dicampak masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertanya-tanya, benarkah Muhammad itu Rasulullah? Benarkah tentang katanya bahawa ia dirasulkan atau diutuskan Allah kepada manusia, dan tentang ia menyeru manusia supaya manusia mensatukan Allah, dan supaya meyakinkan dan mempercayai hari kiamat, iaitu ketika manusia rata-rata menerima balasan kerja mereka, buruk baiknya, selama hidup di dunia ini.
Maka untuk mereka, macam ketika yang tersebut di atas diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mereka yang seumpamanya pada tiap-tiap zaman dan tempat, seperti zaman kita hari ini, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada zaman Rasulullah berlaku pada kita hari ini. Zaman Rasulullah ada juga orang bertanya-tanya yang melakui apa yang disampaikan kepada mereka tentang kebenaran daripada Al-Quran, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Bukan itu sahaja berlaku pada zaman Rasulullah, malah akan berlaku pada sepanjang zaman. Sehinggalah pada zaman kita hari ini ada orang yang tak yakin dengan Al-Quran, yang menolak Al-Quran, yang ragu-ragu tentang Al-Quran, yang tak yakin adanya hari kiamat. Ada. Sehinggalah zaman kita ini Allah menurunkan ayat-ayat yang kita tafsirkan sekarang, yang telah kita salin ke dalam bahasa Melayu, iaitu dari ayat pertama sampai ayat kelima. Dengan ayat-ayat tersebut Allah menundukkan dan mengalahkan mereka, iaitu kalah dengan hujah dan keterangan, sehingga tidak kuasa lagi mereka membantah dengan mulutnya, biarpun hatinya masih menyangkal. Ya, Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW berbagai tanda ayat-ayat untuk menjawab segala pertanyaan yang ditimbulkan oleh mereka. Sehingga dalam surah Qaf, bagaimana Allah suruh mereka, Nabi Muhammad SAW jawab bila mereka tak percaya tentang hari kebangkitan. Tak percaya lagi, tak apa, kata Allah, suruh mereka melihat kepada langit. Tengok langit, suruh tengok langit dulu. Tengok langit. Apa yang dekat langit? Agak-agak siapa yang cerita langit? Tanya dia. Ya? Kalau dia tak boleh nak jawab, kalau dia kata Tuhan dia yang dia buat tu, yang cipta, Tuhan dia yang dia buat tu pun tak mampu. Sebab Tuhan dia tu pun dia yang buat. Macam mana nak buat langit ni? Disuruh fikir gerakan. Kemudian Allah hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Kemudian Allah turunkan daripada langit itu hujan, dan ditumbuhkan daripada hujan itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau itu yang sebesar-besar Allah boleh buat, apa lagi setakat nak hidupkan orang yang mati? Itu tak boleh nak fikirin. Tak apa, kau diri kamu sendiri, kata Allah Ta'ala. Kamu sebagai manusia, sebelum kamu ada, kamu kat mana? Sebelum kamu ada, kamu kat mana? Kamu nak jawab, tak tahu. Sebelum kamu ada, kamu tiada. Kemudian Allah adakan, kemudian Allah tiadakan, maksudnya Allah matikan. Adakah mustahil di sisi Allah untuk membangkitkan semula? Itu juga hujah yang Nabi bawa, sehingga mereka tak boleh nak jawab. Surrender, tuan-tuan. Kalau fikir ikut akal pun tak nak jawab. Kalau kita bawa nas Al-Quran, lagilah dia menyokong jawapan kita. Hari kiamat, perkara-perkara baik yang melibatkan syurga neraka, Allah sebut dalam Al-Quran. Terlalu banyak ayat-ayat yang kita akan jumpa nanti. Kalau kita tak yakin lagi, tak tahulah. Ini bukan cerita-cerita manusia, tetapi ini adalah khabar yang dibawa oleh Allah, nabak, berita besar yang dibawa oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh lidah Rasulullah SAW kepada kita. Bukan cerita-cerita sendiri-sendiri atau cerita dongeng. Allah mengatakan, daripada perkara apakah mereka bertanya dari khabar penting yang amat besar, yang mereka masih berselisih dan bertikai faham. Tidak sepatutnya dan tidak baik mereka ragu-ragu dan memperolok-olokkan takwil. Tak sepatutnya mereka ragu dan memperolok-olokkan. Kerana kelak mereka akan mengetahui apa yang mereka akan ketahui. Kelak mereka akan sendiri mengetahui dengan yakin dan dengan pasti, kerana hari kiamat itu, hari hisab itu, yang berhisab itu, hari dikumpulkan di padang mahsyar nanti, hari di mana untuk dibalas amalan mereka, diletakkan di syurga dan neraka. Kelak mereka akan melaluinya sendiri, dan mereka akan menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri.
Sebab itu Allah kata kelak mereka akan mengetahui. Allah ulang di sini untuk takrir, untuk takkid ayat yang sebelumnya. Kalau Allah sebut sakalla saya'lamun, mereka akan mengetahui. Allah ulang lagi, summa kalla saya'lamun, supaya apa? Supaya mereka ambil peduli sangat tentang perkara ini, ambil cara, supaya mereka jangan tak percaya, mesti percaya, mesti yakin. Kenapa? Kerana kamu akan melalui sendiri, kamu akan lihat sendiri. Ketika itu kamu dah tak boleh nak Allah balik atau menyesal dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini, baik semasa hidup di dunia ini juga dengan berbagai bukti dan keterangan yang ditunjukkan Allah, ataupun nanti di akhirat sahaja dengan penglihatan dan pengalaman sendiri akan benarnya Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar apa-apa yang dikhabarkan. Jangan menyesal, jangan menyesal, kata Allah Ta'ala. Ramai manusia yang menyesal, golongan manusia yang menyesal bila duduk depan neraka, berlakulah penyesalan. Tapi Allah juga letak manusia depan syurga. Sebelum masuk, Allah tunjukkan, saksikan nikmat-nikmat dia dulu. Kita nampak syurga, Allah letak kita terlalu dekat dengan syurga. Sebelum kita masuk syurga, Allah letak kita terlalu dekat dengan syurga untuk kita lihat nikmat yang Allah janjikan ketika kita hidup di dunia ini, sebelum kita masuk syurga. Orang yang sebelum masuk neraka pun Allah letak dia depan neraka dulu. Tengok neraka seperti mana yang kamu dustakan. Yang dulu kamu tak percaya di neraka Allah, kita tengok neraka. Tengok neraka tu, nak patah balik tak boleh. Merayu pada Allah Ta'ala. Qalu sami'na wa basarna farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Iaitu berkata kepada Allah Ta'ala, mereka itu berkata, kami dah dengar, kami dah lihat dan kami dah dengar. Absarna wa sami'na. Dan tengok neraka tu macam mana, yang seperti mana yang kau kabarkan kepada kami. Minum daripada air yang mendidih, ya Allah. Minum daripada air bakar yang busuk, daripada ahli neraka yang dibakar. Sanggup ke tuan-tuan? Waquduhan nas wal hajar, yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang jaga neraka itu ghiladun shidadun la ya'suna Allah. Mereka itu sangat keras dan sangat bengis. Campak je. Orang masuk neraka, dia tak ada tolak elok pergi yang neraka dah. Dia akan ditarik daripada umbun-umbun dia, disentap oleh malaikat umbun-umbun dia, kemudian dia humbar masuk dalam neraka. Dia tak ada tolak baik-baik. Ya, ini gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita. Ya, dan mereka ini sangat patuh, malaikat yang sangat patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat apa yang Allah suruh. Kalau Allah suruh humbat ahli neraka, keras dengan ahli neraka, maka mereka akan berlaku keras kepada ahli neraka. Tak ada lembut-lembut, tak ada belas kasihan. Duduk dalam neraka ni, nanti kita akan jumpa ayat-ayat tentang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dan kita akan jumpa ayat-ayat tersebut untuk pendudukan mereka yang tersebut dan seumpamanya, supaya mengakui dan meyakini benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan benarnya apa-apa yang dikhabarkannya. Oleh sebab itu, 5 ayat ini menjadi pengajaran kepada kita supaya kita meyakini. Pertama sekali, kita mesti meyakini apa-apa sahaja yang dikhabarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya saja tak cukup, kena yakin. Jangan ada di antara kita yang tak percaya, yang ragu-ragu. Syak pun tak boleh. 50-50 tak boleh. Kalau son
70, 30 pun tak boleh. Apa lagi Wahan 30, 70, 30 ragu-ragu 70 yakin pun tak boleh. Kita mesti 100% yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Boleh tuan? Itu yang pertama, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang kita boleh lihat di sini ialah kumpulan manusia yang Allah ceritakan pada zaman Rasulullah SAW juga akan berulang kumpulan itu setiap zaman sehinggalah zaman kita hari ini. Jadi kita tidak hairan kalau ada manusia, kelompok manusia yang tidak yakin dengan agama Allah Ta'ala atau lawan Allah, lawan Rasulullah SAW. Sebab kumpulan itu telah ada dalam zaman Rasulullah SAW sendiri. Yang ketiga, kita mesti mencari ilmu tentang akhirat, tentang kiamat. Kena baca tentang hari kiamat, tentang hari dihimpunkan manusia, tentang hari dibangkitkan manusia daripada kubur, tentang bagaimana manusia itu berada depan mizan Allah, timbangan Allah Ta'ala, bagaimana manusia itu melalui titian ataupun sirat untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu berkaitan dengan alam ghaib ataupun perkara yang disebut sebagai umur sama'iyas, perkara-perkara sama'iyas yang kita hanya dengar dan kita baca daripada Al-Quran, belum lagi dapat dibuktikan, sehinggalah kita sendiri akan melaluinya pada hari kiamat nanti. Jadi itu antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada 5 ayat yang kita baca ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah tafsir kita dengan ayat yang ke-6 hinggalah ayat yang ke-16. Ini akan menceritakan ayat yang seterusnya, menceritakan berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka tak percaya ni, Allah bawa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka boleh berfikir dengan waras, dengan matang, dengan akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, mempertimbangkan di mana hak dan di mana batil, mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat salahiyya minhum al-amwas innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi wa mawkafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.